Lawatan Perdana Menteri ke China berkukuh kerjasama ekonomi sedia ada. Assalamualaikum dan selamat malam. Berita tengah malam bersama saya Nazrul Syukri. Malaysia memberi keutamaan kepada China untuk terus memperkukuh hubungan dua hala berdasarkan kedudukan negara itu sebagai kuasa ekonomi utama dunia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kedua-dua negara ini mempunyai hubungan baik dan tidak berdepan sebarang masalah sepanjang menjalinkan kerjasama. Perinciannya bersama Syamimi Syarifan di Beijing, China. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan China sebagai rakan dagang yang penting dan perlu diberi keutamaan. China juga katanya turut mengiktiraf Malaysia meskipun sektor perdagangan negara berskala kecil. Kita letakkan seperti saya sebut satu yang utama kerana negara China ini jiran. Keduanya kekuatan ekonomi yang raksasa sekarang ini. Dan ketiganya dalam hubungan dua hala tidak menimbulkan apa-apa permasalahan kepada kita. Ini penting. Dan hubungan dengan China ini bukan baru. Daripada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Kata Perdana Menteri, kebanyakan dasar yang diperkenal China senada dengan kerangka Malaysia Madani termasuk mengekalkan perpaduan dan keharmonian dalam kalangan masyarakat. Rata-rata rakyat Malaysia di China amat menyambut baik kunjungan Datuk Seri Anwar ke negara itu selain mengharapkan lebih banyak kerjasama dapat dicapai antara kedua-dua negara. Bilateral relationships with all the countries is also very important. And I think after coming out of ASEAN and it's naturally having a stop in China, as a Malaysian myself that's working here, I'm very proud to see him visiting us and give his presence to us. Thank you. So I think the visit from Prime Minister Datuk Seri Anwar to China is a very, very productive and very encouraging. First of all, Malaysian community in China very, very happy and long awaiting for him to come to visit us. Secondly, we also believe that the strong tie between Malaysia and China will bring a lot of benefit and investor. And this is what we need in Malaysia. As we all know, Malaysia has been famous for a few industry which is very strong, like semiconductor is one of it. And then, our palm oil industry is one of it. Our oil industry is the other one. So I think it all comes down to what kind of industry, as PM he mentioned just now, that, technology is one part that we will definitely be focusing on. So I think that with signing of this type of MOU would definitely be very helpful for Malaysia, not only in terms of raising the GDP, but also in terms of employment as well. Memasuki hari ketiga lawatan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke China, antara yang akan menjadi tumpuan adalah pertemuan ataupun kunjungan hormat Perdana Menteri bersama Presiden China Xi Jinping yang akan membincangkan mengenai langkah-langkah baru bagi terus memperkasa hubungan bilateral antara kedua-dua negara. Pastinya seluruh rakyat Malaysia dan China menantikan apakah antara kerjasama dan juga memorandum persefahaman yang akan dimeterai melibatkan kedua-dua negara yang akan memberikan pulangan ataupun limpahan ekonomi besar buat Malaysia khususnya. Syamimi Syarifan, Beijing, RTM. Persaingan teknologi perlu menjadi antara agenda utama mesyuarat peringkat tertinggi dalam forum antarabangsa selain isu keselamatan dan ekonomi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata persaingan yang tiada halangan memberi laluan kepada kerjasama yang penuh semangat. Menerusi ucap tamat sesi pleno pada Forum Boao untuk Asia BFA 2023 di Hainan, China, Perdana Menteri berkata perlumbaan semasa teknologi canggih seperti persaingan industri semikonduktor boleh menyebabkan situasi produktif dan diskutif. We need to recognize that countries will always seek to protect their intellectual property rights and try to stay ahead on the competition. On the other hand, we need to establish certain guardrails
so that the competition does not lead to bifurcation in the technological world, one that will raise costs and impede progress. Sementara itu, Perdana Menteri mahu konsep accountability demokratik diterapkan dalam berurusan sesama rakan di dalam situasi bilateral dan multilateral. Dunia juga disarankan bekerjasama dan bersolidariti ke arah merapatkan jurang, mempromosi kesaksamaan sosial dan meningkat taraf hidup. Selepas ditangguhkan sejak 2020, Forum Boao untuk ASEAN BFA 2023 kembali diadakan secara bersemuka sepenuhnya. Penganjuran selama 4 hari sejak Selasa lalu menjadi platform terbaik pendekatan baharu pembangunan ASEAN yang dalam fasa peralihan ke endemik. Ikuti laporan yang disediakan Dian Fatihah Maknoh dari Hainan, China. Pembukaan semula sepadan China mengorak kembali jalan pemulihan industri yang terjejas teruk akibat pandemik COVID-19. Tumpuan pasti terarah kepada sektor pelancongan dan proses pemulihannya berlaku lebih pantas daripada jangkaan. This is very important, and I think this is also a very positive message send it to all the world. It's talking what my feeling is talking about that China still want to keep open the door to the world, and also encourage more and more people to come here to invest and to the travel. So I think it's very good, and like after the pandemic, all the world is open the gate again, and I think the cooperation is definitely better than the. The future is very bright, between the China with ASEAN, and also the board, this foreign is also for the next time, and I attended last time, but now this time is much people to come here. And many people to come and many guests to come to China, and so they are very happy to come here to exchange idea and exchange and discussion that cooperation each other. Malaysia pasti menerima laba pembukaan semula sepadan China dengan peningkatan jumlah kehadiran pelancong dari negara tersebut yang mampu melonjakkan sektor hospitality, percuitan dan penerbangan. Integrasi ekonomi serantau merupakan trend yang tidak dapat dielakkan dan ia akan membawa manfaat kepada negara yang terlibat. Penganjuran BFA 2023 kali ini dapat mengumpul lebih banyak cadangan dan padangan berhubung peluang kolaborasi yang dibincang secara mendalam dalam forum berkenaan. Dian Fatihah Maknoh, Hainan, China, RTM. Tiada siapa desak saya lepas jawatan. Itu kata bekas Ketua Menteri Melaka ke-12 Datuk Seri Sulaiman Muhammad Ali selepas meletakkan jawatan itu 2 hari lalu. Jelasnya masalah kesihatan merupakan salah satu punca beliau bertindak demikian. Nyanyian dalam bulan puasa tak boleh cakap bohong tau. Jangan cakap bohong bulan puasa. Saya cakap di kelas. Memang saya tak mahu dah. Itu je. Bagilah orang pulang lain pula. Susah senang mereka yang menyokong dan mendukung saya. Dah lama dah. Desakan ni hati saya datangnya daripada naluri itu je. Beliau berkata demikian selepas majlis penyampaian sumbangan Ramadan di Japirun Kuala Linggi, Masjid Tanah. Datuk Seri Sulaiman turut berharap individu yang bakal menggantikan jawatan tersebut akan memberikan yang terbaik untuk rakyat negeri berkenaan. Sebelum ini, Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Zaidi Johari mengesahkan surat peletakan jawatan Datuk Seri Sulaiman telah diterima yang di-Pertua Negeri Tun Ali Rustam. Ekorat itu Ketua Menteri baru bakal dilantik dalam kalangan adun. Kestabilan politik perlu diwujudkan termasuk di peringkat negeri. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata usaha itu penting bagi menarik minat pelabur sekaligus membuka peluang ekonomi baharu. Saya harap tidak ada sebarang spekulasi yang wujud. Sebab yang penting ialah kestabilan politik bukan saja di peringkat nasional, tetapi kita yakin kestabilan juga perlu diwujudkan untuk pentadbiran di setiap negeri. Yang penting rakyat mengharapkan kestabilan ini akan membawa pelaburan daripada luar. Kestabilan juga membawa kepada peluang-peluang ekonomi. Sebelum ini, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan kerajaan ketika ini dalam usaha membentuk kerajaan perpaduan di Melaka.
Pelancaran pakej perpaduan jalur lebar tetap home internet bukti komitmen kerajaan perpaduan untuk membantu menurunkan kos sara hidup golongan sasar. Inisiatif Kementerian Komunikasi dan Digital KKD itu menawarkan perkhidmatan pada kelajuan sehingga 30 Mbps dan data tampahan berharga RM69 sebulan serta kontrak langganan selama 24 bulan. Ada beberapa lagi yang kita akan usahakan, tapi kita akan umumkan dari semasa ke semasa. Saya dah umumkan sebelum ini hasrat saya dengan pihak kementerian untuk membantu menyelesaikan masalah network sharing. Ini yang berlaku bila kita pergi dari satu tempat ke satu tempat tapi mengalami masalah drop call akibat daripada isu antara menara. Jadi ini saya harap dapat diselaraskan di antara semua syarikat-syarikat telekomunikasi menjelang bulan Jun 2023. Beliau berkata demikian pada sidang media pada majlis pelancaran pakej berkenaan di Sungai Petani Kedah. Pakej perpaduan jalur lebar tetap menawarkan harga 22% lebih murah berbanding harga pakej semasa sekitar RM89 dengan spesifikasi yang sama. Ia sekaligus membolehkan penjimatan RM480 sepanjang tempoh kontrak. Sementara itu, KKD juga sedang meneliti langkah penyelesaian isu kualiti perkhidmatan internet. Perbincangan dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM akan diadakan berhubung beberapa perkara berkenaan. Perkara ini juga kita tak payah sebut pasal internet jalur lebar tetap, tapi macam saya sebut tadi, broadband wireless access bila dipasang di beberapa pos orang asli di Gua Musang sebagai contoh, rancangannya adalah untuk 2 tahun, tapi dalam masa 2-3 bulan network congestion itu telah berlaku. Sebab bila ramai yang merasakan kami boleh guna internet dan digunakan ramai serentak, maka ada kesan kepada kualiti perkhidmatan itu. Pengenalan pakej perpaduan jalur lebar tetap dilihat dapat mengurangkan kos sara hidup golongan sasar, khususnya B40, OKU dan warga emas. Ini reaksi orang ramai mengenainya. Rezeki, sebabnya bagi saya nilai itu untuk golongan B40 ni agak tinggi. Jadi rezeki dapat ialah di bulan Ramadan pula tu. So semoga ianya bermanfaat kepada penerima. Okay, kita guna untuk internet, untuk Netflix, untuk tengok movie je. Okay, sekarang kita bayar 200 ke atas. Kalau macam 69 tu lagi murah. Kita boleh save lagi 100 ke atas. Kita boleh guna untuk rumah, untuk beli barang lain. So yang internet ni sangat murah. Sangat berbaloi. Ia membantu untuk orang-orang yang tidak berkemampuan lah. Terutama untuk macam golongan B40. Ia dapat membantu mereka untuk yang mana ada anak-anak ramai untuk buat kelas online contohnya. And then kalau student-student belajar, so apabila kerajaan mengumumkan yang jalur lebar tu sangat membantu lah. Bolehlah dapat sambutan yang bagus dengan kalangan rakyat. Bolehlah cuba. Selama ni berapa bayar? 100 lebih kita bayar. Kalau dapat yang 9 ni? Okey lagi untung kita kalau macam tu. Lagi senang nak bayar pun senang. Dewan Rakyat hari ini meluluskan rang Undang-Undang RUU Perbekalan Tambahan 2022-2023 untuk perbelanjaan tambahan melibatkan pengeluaran wang tidak lebih RM60.174 bilion daripada kumpulan wang disatukan. RUU itu dibentangkan Timbalan Menteri Kewangan 1 Datuk Seri Ahmad Maslan dan diluluskan selepas perbahasan serentak pada peringkat dasar dan jawatankuasa. Perbelanjaan tambahan berkenaan membabitkan 10 perkhidmatan di mana perkhidmatan am pembendaraan menerima peruntukan tertinggi sebanyak RM52.776 bilion. Diikuti peruntukan kumpulan wang terkanun bernilai RM2.241 bilion dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna RM2.058 bilion. Selain itu, pembendaraan menerima peruntukan sebanyak RM1.191 bilion, Kementerian Pendidikan RM803 juta dan Kementerian Kesihatan RM676 juta. Turut menerima peruntukan itu MINDEF, SPR, MAFS dan KPN.
Perbelanjaan untuk mengadakan pilihan raya negeri PRN di 6 negeri yang bakal diadakan tahun ini dianggarkan menelan belanja RM420 juta. Timbalan Menteri Kewangan Datuk Seri Ahmad Maslan memberitahu angka berkenaan mengambil kira situasi semasa jika PRN berlangsung tahun ini. Ingin menyatakan bahawa PRU DUN 6 negeri kita menganggarkan memerlukan RM420 juta. Ini yang 6 negeri yang akan datang ini, dan saya bersetuju apa yang Berhormat Bacok cadangkan supaya diadakan pilihan raya itu ketika hari Sabtu lah. Kita elok hari Sabtu sebab hari Jumaat di kawasan sebelah sini tak cuti, di sebelah Pantai Timur cuti. Jadi elok hari Sabtu saya setuju, dan saya kira SPR juga tidak ada halangan tentang perkara itu ya. Beliau berkata demikian ketika menggulung perbahasan rang undang-undang pembekalan tambahan tahun 2022-2023. Ahli Parlimen Bacok Muhammad Syahid Cik Sulaiman dalam perbahasannya sebab itu mencadangkan PRM di 6 negeri ditetapkan pada hari cuti bagi memudahkan pengundi menunaikan tanggungjawab mereka. Kementerian Kesihatan sedang berbincang dengan Jabatan Perkhidmatan Awam untuk menyerap petugas perubatan berstatus kontrak ke penjawatan tetap tanpa pencen. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa berkata ia bagi menangani beban tugas yang melebihi kapasiti sumber sedia ada. Juga mengurangkan beban skim berpencen mencecah RM29.2 bilion yang ditanggung negara setakat 2021. Jadi kita mungkin kena memikirkan jalan keluar. Jadi kita telah mengusulkan juga, contohnya di antaranya ialah mengambil pekerja-pekerja kontrak ini secara tetap tetapi tidak berpencen. Ini adalah di antara satu perkara yang mungkin kita boleh fikirkan ya, sebab dengan keadaan begitu petugas kita ada perknya, ada yang dapat itu, ada perkara yang juga pekerja-pekerja yang dalam penjawatan tetap dapat. Contohnya kadang mereka boleh mungkin ambil loan rumah dan sebagainya. Tambahan guru diperlukan bagi 6 subjek iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Pendidikan Islam, Reka Bentuk dan Teknologi, Pendidikan Seni Visual serta Sejarah. Ke arah itu, pengambilan guru akan dilaksanakan mulai bulan depan. Kita memang tahu kenyataan, kita memang ada kekurangan guru. Saya pun sudah nyatakan tadi, sehingga Januari 2023 kita memang ada kekurangan ramai guru. Kita ada kekurangan seramai, kita ada kurang hari itu saya telah nyatakan kita telah mengambil lebih kurang 22,327 guru melalui kaedah one-off. Tapi kita telah pun mengadakan satu rancangan untuk mengambil pengambilan guru dalam perancangan dalam bulan April sehingga Jun kita akan mengambil guru pun secara daripada universiti luar. Pengambilan guru bagaimanapun tertakluk kepada kekosongan jawatan dan keperluan option mata pelajaran semasa. Perluasan skim Jaminan Kredit Perumahan SJKP kepada golongan berpendapatan tetap dan tidak tetap disambut baik. Namun, skim ini perlu selari dengan kemampuan pengguna dan tawaran harga rumah. Sebenarnya kita setuju dan sokong penuhlah usaha kerajaan untuk membantu rakyat, sebab rumah adalah satu daripada hak sebagai pengguna, satu daripada keperluan asas. Walau bagaimanapun apa yang kita bimbang adalah dari kos perumahan. Ya, sebab dari kajian dari Khazanah dan Bank Negara didapati harga rumah adalah jauh lebih tinggi daripada pendapatan pengguna. Dan kosnya terlalu tinggi, ini akan more dari segi utang yang tinggi. So yang penting selain daripada membantu, kita juga harap kos ialah satu yang mampu milik oleh pengguna, itu sangat penting. Dengan wujudnya skim ni, proses pengumpulan dokumen yang mana nanti bila sampai pada kelulusan tu dia mudah, sebab semua dah faham skim jaminan kredit perumahan ni dia lain, dia untuk membantu
pekerja gig seperti kami yang sebelum ni tak mampu nak beli rumah untuk membeli rumah. Jadi dengan adanya skim ni, impian kami untuk beli rumah tercapai. Beberapa faktor dijangka menjadi risiko kepada prospek pertumbuhan rantau ASEAN tahun ini. Antaranya prospek ekonomi China yang perlahan, kesan krisis perbankan global selain ketentuan geopolitik Amerika dan China. Justru Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tunku Abdul Aziz menekankan negara anggota ASEAN perlu mengkalkan semangat kerjasama sebagai rantau yang stabil, neutral, mesra pelabur selain berdaya saing. Bercakap pada persidangan China Asia Tenggara di Singapura, beliau turut mencadangkan agar jumlah perdagangan intra-ASEAN dan antara-ASEAN ditingkatkan. ASEAN juga perlu mendorong industri masing-masing ke arah pembangunan lestari untuk membina daya tahan dan akses pasaran, terutama sekali bagi perusahaan mikro kecil sederhana. Tanah Rizab Melayu di Perak akan ditambah demi memastikan nisbah 50% keluasan diwasiatkan Raja-Raja Melayu dapat dicapai. Menteri Besar Datuk Seri Syarani Mohamad berkata, sehingga 2021, keluasan Tanah Rizab di negeri ini mencecah 953,042.67 hektar. Jelasnya, Pejabat Tanah Galian sedang dalam proses mewartakan Tanah Rizab seluas 996.04 hektar yang akan diberi hak milik kepada Majlis Agama Islam Negeri Perak. Daripada jumlah data yang dikumpul mulai tahun 1947, status Tanah Rizab Melayu di Negeri Perak menunjukkan tren peningkatan. Saya tak pasti bagaimana dalam jawapan itu dikatakan kita ada negeri yang berlaku proses penurunan, sebab kita dari masa ke semasa. Dalam mesyuarat Exco, kita sentiasa meluluskan keluasan tertentu untuk menambah bilangan Tanah Rizab Melayu. Walau bagaimanapun kita, jika terdapat keluasan tanah-tanah tertentu yang terpaksa dibatalkan status Rizab Melayu oleh kerana pembangunan. Bukan saja sewenang-wenang kita nak batalkan. Beliau berkata demikian ketika menghadiri program edaran bumbu lambuk anjuran GLC Negeri dan Pengakap Malaysia di Ipoh. Semalam, Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nik Nazmi Nik Ahmad memaklumkan dalam Dewan Rakyat, selain Kedah dan Kuala Lumpur, Perak turut mencatatkan penurunan keluasan kawasan pewataan Tanah Rizab Melayu. Data itu berdasarkan kepada kutipan data daripada pihak berkuasa negeri di Semenanjung Malaysia. Kos pengurusan jenazah 4 beradik maut dalam tragedi rumah terbakar di Bawah Johor akan ditanggung kerajaan negeri berkenaan. Selain itu, rumah sementara untuk ibu bapa mangsa serta kos sewa juga akan ditanggung Majlis Agama Islam Negeri. Esko Hal Ehwal Agama Islam Muhammad Farid Muhammad Khalid berkata, sumbangan wang ihsan berjumlah RM3,000 diserahkan kepada ibu mangsa Tian Kok Tut dan Nabila Sedu. Yang mana kita juga berusaha untuk mendapatkan kediaman sementara bagi pihak kedua-dua ibu bapa ini supaya ditempatkan tidak jauh daripada tanah perkuburan yang ditempatkan anak-anak mereka. Untuk makluman, ketika ini kita Pejabat Daerah telah pun mengenal pasti sebuah rumah inap biasa, homestay bagi 7 hari yang ke depan, bagi membolehkan dua ibu bapa ini ditempatkan dengan selesa, dan juga segala kemudahan kebajikan mereka kita jagalah, termasuk juga makan minum mereka. 2 hari lalu, 4 beradik tersebut dikatakan berada di rumah ketika ibu mangsa keluar mencari kelengkapan berbuka puasa. Bapa mangsa pula bekerja. Mangsa maut dikenali Puteri Aisyah Teng Kotu 8 tahun, Muhammad Hakim 6 tahun, Mustaqim 4 tahun dan Fatihah Aisyah 3 tahun. Punca kejadian setakat ini dikenal pasti akibat lita pintas. 15 individu warga asing ditahan dalam serbuan Jabatan Imigresen Malaysia JIM kerana disyaki mendalangi sindiket penjudian di beberapa lokasi sekitar Selangor dan Kuala Lumpur. Ketua Pengarah JIM, Datuk Ruslin Jusof berkata tangkapan dibuat menerusi 2 serbuan secara berasingan yang digerakkan bahagian perisikan dan operasi khas Putrajaya. Dalam serbuan pertama pada 28 Mac lebih kurang jam 10 malam,
pasukan telah menyerbu sebuah premis yang berselindung di sebalik perniagaan snooker, dan modus operandi sindiket adalah menyediakan bilik rahsia yang diubah suai sebagai pusat perjudian bagi mengaburi mata pihak penguatkuasa. Pelanggan yang ingin memasuki bilik rahsia tersebut mestilah mempunyai kod rahsia yang ditetapkan oleh sindiket. Individu ditahan tersebut melibatkan 6 warga Indonesia, 8 Bangladesh dan seorang warga Nepal. Turut dirampas 46 unit komputer pelbagai jenama, 37 naskah pasport dan wang tunai sebanyak RM114,450 dipercayai hasil aktiviti perjudian. Meja sukan dimulakan dengan perkembangan bola sepak. Bekas penjalan kebangsaan Sapi Salih percaya keadaan padang yang baik seperti di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri mampu melonjakkan prestasi skuad negara. Buktinya Harimau Melaya berupaya mencatat 2 kemenangan pada aksi persahabatan antarabangsa Tier 1 baru-baru ini di gelanggang Keramat Johor Darul Ta'zim itu. Malaysia memulakan aksi persahabatan dengan kemenangan 1-0 menumpaskan Turkmenistan pada 23 Mac sebelum menutup jendela perlawanan antarabangsa Persekutuan Bersepak Antarabangsa FIFA menerusi kemenangan 2-0 ke atas Hong Kong pada 28 Mac. Skuad kebangsaan saya nampak ada perubahan dari segi persembahan, terutamanya dalam bahagian serangan, pressing di bahagian hadapan, keserasian antara pemain semakin baik, dan apa yang penting saya rasa kemenangan ini berpunca daripada, saya rasalah pendapat saya adalah keadaan padang yang baik. Kalau keadaan padang yang tidak dalam keadaan baik, sukar untuk kita bermain dan mencapai kemenangan. Sementara itu, Safi percaya kualiti dimiliki pemain tempatan seperti Muhammad Akia Abdul Rashid dan Muhammad Faisal Abdul Halim setanding dengan barisan pemain naturalisasi diturunkan, antaranya Paulo Josue dan 2 perlawanan persahabatan tersebut. Perkembangan Liga Super 2023, pasukan Sabah FC optimis mampu memberikan kejutan dalam aksi menentang Johor Darul Ta'zim JDT di Stadium Sultan Ibrahim esok. Menurut Ketua Bagai Eksekutif Sabah FC Ahmad Marzuki Nasir, ketiadaan beberapa tonggak utama JDT pada perlawanan esok akan dimanfaatkan sebaiknya. Pertemuan JDT menentang Sabah FC esok bakal menjadi aksi tumpuan kerana kedua-dua pasukan ketika ini menghuni kelompok 2 teratas Liga dengan skuad Harimau Selatan mempunyai kelebihan 2 mata selaku pendahulu. Seperti kita katakan, kalau dapat something daripada SSI pun sudah cukup baik. Tapi itulah seperti saya katakan, ini adalah satu baik untuk lig kan. Kita memang hormati JDT sebagai satu pasukan yang boleh dikatakan benchmark di Malaysia. Semua pasukan ingin mengejar kan. Saksikan saya Hannah Yo eksklusif di Stadium RTM 1 dan 2 April ini. Berita RTM berakhir di sini, dan untuk mendapatkan perkembangan semasa boleh melalui portal RTM, itu berita.rtm.gov.my. Yang saya hanya di RTM. Assalamualaikum dan selamat malam.